Okey, untuk yang ni membina rumah, untuk angkat loan bina rumah pula selepas saya beli tanah. Yang tu selepas saja dia potongan dalam sip gaji ada, potongan loan beli tanah yang ada dalam sip gaji bagi penjawat awam, dia boleh terus mohon untuk pinjaman bina rumah pula. Biasanya sekejap sangat. Biasanya dalam sebulan macam tu dah boleh dah. Sebulan lepas dah settle pembayaran kepada tuan tanah tu dah boleh dah untuk angkat pula. Lagipun kita nak angkat submit loan rumah ni, kita akan pergi ke submit plan dulu. Kita tak terus jam daripada beli tanah tu jam pergi loan tanah, loan bina rumah pula tak. Tengah-tengah ni kita akan submit plan pula. Submit plan pun dah 3 bulan dah. Jadi boleh sambil-sambil tu lah. Cuma submit plan ni kita perlukan geran tanah yang telah dikeluarkan nama terbaru lah. Nama terbaru. Jadi bila tuan tanah dah dapat duit one off ni, geran tanah kita pun dah secure. Maksudnya tanah kita tu memang dah nama atas nama kita dah. Atas nama kita dah, barulah kita buat kepada bina rumah. Okey? Kalau bina rumah ni, pembayaran dia akan secara berpikat kepada kontraktor. Dia akan pergi masuk ke peguam dulu dan peguam akan bayar kepada kontraktor. Okey, kalau PCN ni tak ada masalah. Okey. Kita pergi kepada beli tanah dan membina rumah plan tu, tuan pembeli yang baru dah keluarkan. Abu ni dah keluarkan RM5,000 untuk submit plan. Tapi tiba-tiba cancel. Tuan tanah ni cancel. Jadi masalah lah sikit. Okey. Jadi kita akan submit plan dulu, lepas tu baru kita submit loan. Bila kita submit loan ni, kita dah sign perjanjian tu, barulah dia orang tak boleh nak lari lah. Sebab kita dah sign perjanjian. Sebelum ni tak sign secara detail, secara formal lah. Kena macam orang yang nak keluarkan duit sikit untuk yang secure sign perjanjian yang kita stamping, boleh request peguam lah untuk untuk keluarkan dokumen tu. Okey. Jadi bila kita sign ni, bila dah lulus dah plan ni, kita submit kepada loan bank ataupun kepada FSA. Kita akan pergi kepada bayaran pula. Okey, masa kita dah lulus tu, loan dah lulus tu, kita akan pergi kepada 14A 16A, iaitu pindah milik nama dan gadaian. Jadi masa rumah ni dibina, tanah ni telah pun ditukar atau dipindah milik kepada abu pembeli tadi. Jadinya masa ni lah yang tuan tanah yang akan rasa, ya betul, nama tanah dah tukar kot kepada pembeli baru ni, tapi duit dapat sikit-sikit baru, tak dapat full. Masa ni ada tuan tanah akan rasa ragu-ragu sikit, akan rasa berat hati sikit lah. Kebiasaannya saya dah berusaha banyak kali dah macam ni, kebanyakannya memang tak setuju lah. Jadi kita pun tak boleh buat apa juga, sebab tu tanah diorang, dan kita kena faham jugalah diorang pun nak secure bagian diorang juga. Jadi last buyer ni dia beli cash juga, minta kurang beli cash, dah dapat duit tu baru bina rumah dapat 90%. Yang tu. Jadi yang tu jadi isu sikit lah untuk beli tanah sewa rumah ni. Okey. Jadi ni boleh tengok balik. Untuk yang loan beli tanah ni kan. Loan beli tanah ni hanya Agrobank saja yang benarkan beli tanah pertanian. Bank lain tak perlu Bank lain tak boleh. LPSA pun tak boleh beli tanah pertanian. Dia tanah ni je, tanah bangunan. Okey. Jadi ni kesinambungan yang tadi lah. Yang 3 cara kan. Yang tadi ada 7 kategori kan. 7 kategori permohonan pinjaman PSA. Lepas tu yang ni pun kita dah pergi dah tadi, institusi perbankan, perumahan, bank dengan PSA. Jadi kita pergi ke first page tadi. First page kita pergi semakkan. Okey. Untuk carta pergerakan pelanggan, yang pertama sekali macam Cik Kamil dah cover pagi tadi, kita perlu yang pertama kena semak kelayakan pinjaman lah.
semak kelakar pinjaman ni penting supaya kita tahu apa poin yang kita nak cakap. Kata kalau 100,000, kita punya dah bersungguh explain kat klien tu rumah 500,000. Jadinya jadi macam benda tu tak fit kepada keperluan dia lah. Kalau contoh dia lulus 100,000, kita akan suggest apa yang dia lulus 100,000. Kita tak suggest yang rumah 500,000. Jadi perlu untuk kita buat semakan kelakar. Kecuali kalau dia kata dia ada nak tambah cash ke, tak ada masalah. Kita akan bincang dari segi harga rumah dan kos tambahan. Okey, harga rumah ini kita akan pergi kepada sebut harga lah. Sebut harga ada kos tambahan ke tak ada, apa nak exhaust pagar nak ke, drain nak ke. Ini kita bincang. Lepas tu kita keluar sebut harga. Lepas kita dah keluar sebut harga, ada bayar booking lah. Bayar booking RM1,000. Lepas tu lakaran, lepas pada bayar booking RM1,000, kita pergi ke lakaran plan lah. Tidak perubahan-perubahan tu. Jadi bila kita submit tu, barulah diorang maklum, okey, ni kena ubah. Jadinya sebab kadang-kadang ada juga orang-orang kecam kata, takkan arkitek tak tahu kan, dah lama kerja arkitek tak tahu. Jadi benda ni memang betul-betul berlakulah perubahan tu. Jadinya sebab arkitek kadang-kadang diorang pun ada submission plan-plan, itu plan yang Kuala Berang ni lepas tak ada masalah. Tiba-tiba Kuala Berang yang ni dia kena dapatkan dia punya plan tanah pula. Plan tanah pula sebab kes plan tanah ni plan level tanah pula untuk submission. Jadinya kadang-kadang ada sesuatu benda tu yang dia buat request khas untuk tanah tu je. Contohnya, kata kalau orang tu nak bina rumah, dia bina rumah asalnya tanah hutan kan. Lepas tu dia nak bina rumah, dia pun bersih tanah hutan tu, timbun tanah lain, tanah baru. Timbun tanah, bersih, timbun. Lepas tu diorang submit plan. Bila diorang submit plan, kebiasaannya majlis dia akan susah sikit nak lepaskan plan, nak luluskan plan tu. Biasanya majlis akan tunggu setahun baru diorang lepas plan. Sebabnya baru timbun tanah. Jadinya kalau kita suggest, kalau diorang nak timbun tanah, kita akan suggest tunggu submit plan dulu. Biarlah tanah tu buta dulu. Tunggu submit plan dah lulus baru bersih dan timbun. Jangan timbun bersih dulu lepas tu baru submit plan. Dia akan ada efek pada yang tu. Lepas tu tengok pula kepada tanah tu, kedudukan tanah tu. Ada setengah tanah tu duduk dekat kawasan banjir. Bila kawasan banjir, kerajaan akan minta plan level tanah. Plan level tanah ni kita kena buat balik, kena panggil jumpa balik untuk ukur semua tu. Jadi benda-benda yang special case lah. Biasanya benda yang complicated ni duduk dekat plan rumah. Once plan rumah ni dah settle, permohonan pinjaman ni tak ada masalah sangat biasanya. Submission ni tak ada masalah sangat. Semua yang special case yang tertentu je. Kalau 10 orang yang submit tanah loan ni, adalah seorang yang sangkut betul, yang kejap-kejap dokumen kejap. Biasanya yang askar, biasa askar memang akan ada sangkut-sangkut lah. Lepas tu yang polis pun ada juga, dia ada minta tu. Tapi overall pinjaman tak ada masalah lah. Overall pinjaman tak ada masalah. Okay, jadi seterusnya kita pergi kepada semakan pinjaman. Tadi kita dah belajar. Okay, kita dah belajar macam mana cara nak kira loan FSA. Cuma saya tak ajar bank dia. Dia ni masih takkan ajar sebab saya sendiri pun yang akan refer kepada bank untuk semak kelakkan pinjaman. Okay, kalau kita tanya bank pun berapa anggaran dia lepas, dia hanya bagi anggaran saja. Untuk betul-betul tahu tu, memang kena submit dulu. Isi borang submit dulu, baru tahu tanah memak nak buat loan atas nama anak tak ada masalah. Masalahnya tanah tu dah bawah tempat tak habis. Jadi yang tu jadi masalah lah. Jadinya kalau tanah-tanah bekas Felda ni, kena hati-hati sikit. Kena semak betul-betul. Pastikan tanah tu bukan status pun tak habis. Pastikan tanah tu adalah tanah milik betul-betul orang tu. Okay, jadi untuk FSA, apa yang perlu untuk kita semak pinjaman ni, semak saja. Untuk submission ada lagi dokumen lain. Okey, ni FSA, Send Bank tu kita memang kuasakan supaya semua orang yang nak buat loan tu hantar dulu borang-borang. Sebab kita takut ada yang blacklist,
Itu masalah. Lepas tu yang recent ni tanah tu rupanya tanah Felda. Tanah rupanya tanah tu tanah orang kata pentadbir. Status pentadbir. Maksudnya tanah tu sebenarnya bukan dimiliki oleh dia, tapi kerajaan hanya bagi dia untuk sebagai pentadbir saja. Tapi dengan syarat kalau penjawat awam kalau nak buat loan LPPSA, suami kerja kerajaan, isteri kerja kerajaan, dua-dua nak buat loan LPPSA, tak ada masalah. Ataupun dua-dua nak buat loan JB dengan bank, tak ada masalah. Tapi jadi masalah kalau suami kerja kerja government, isteri kerja swasta, tapi nak JB loan nak buat loan government, itu tak boleh. Yang tu kena pergi kepada bank lah, kena buat loan bank. Jadi sebab bank ni tak ada masalah lah. Jadi kita boleh JB loan. Kalau macam LPSA, dua-dua wajib kena penjawat awam. Okey, ni kita pergi kepada tanah.